Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratun Hudun ayat 9 insyaallah, ayat 10 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Sadaqallahul azim. Dan demi sesungguhnya kalau kami memberi pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata, telah hilang lenyaplah dari aku segala kesusahan yang menimpaku. Sesungguhnya dengan kesenangannya itu riang gembira lagi bermegah-megah kepada orang ramai, kecuali orang yang sabar dan mengerjakan amal saleh, maka mereka itulah akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Jangan-jangan engkau wahai Muhammad tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepada kamu serta merasa sempit dada untuk menyampaikannya, disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad perbenderahan harta benda dan banyak harta benda yang banyak, ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat untuk menolongnya menyebarkan Islam. Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, dan Allah jiwalah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu.
maka berserahlah diri kepadanya. และถ้าเราได้ให้เขาลิ้มรสความโปรดปรานหลังจากความทุกข์ยากได้ประสบกับเขาแล้วแน่นอนเขาจะกล่าวว่าความชั่วร้ายต่างๆได้ผ่านพ้นจากฉันไปแล้วแต่จริงเขาเหล่านั้นเป็นผู้อึดกระนองยิงยโสอย่างแน่นอนเว้นแต่บรรดาผู้อดทนและกระทำความดีทั้งหลายชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่คือสวรรค์สวรรค์และบางทีเจ้ามุฮัมมัดจะทิ้งบางส่วนที่ได้มีองค์การลงมายังเจ้าและโลกของเจ้าจะอึดอัดต่อสิ่งนั้นโดยที่พวกเขากล่าวกันว่าทำไมเล่าขุมทรัพย์จึงไม่ถูกส่งลงมาหรือทำไมมาลาอิกะฮ์จึงไม่ถูกส่งลงมาพร้อมกับเขาแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้นและอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงรักษาทุกสิ่ง استغفر الله العظيم واتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم. الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله. Alhamdulillah, 3 qiraatan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hud juzuk yang ke-12 mulai daripada ayat 10, 11 dan juga 12. Dapat kita membaca mendengar dengan tadabbur di hadapan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang senantiasa membalas ganjaran pahala kepada hamba Dia yang buat baik. Baca Quran dengar disertai tadabbur sebagai balasan yang begitu banyak, besarnya, indahnya dan juga belianya. Ialah Allah Rabbuna wa Rabbud dunya wa Rabbul akhirah. Tuhan kami, Tuhan dunia dan juga Tuhan akhirat. Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arsyil azim. Tuhan langit, Tuhan bumi dan juga Tuhan arsy yang begitu besar, yang senantiasa memberi rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta beri kekuatan yang begitu tegas supaya dapat kami itu melawan nafsu ammarah as-su' dan juga syaitanir rajim yang menjadi musuh, mengkhianah, menipu, waswas dalam hidup harian kami. Dan berilah kekuatan kepada kami supaya kami dapat mengaji dengan tadabbur ayat-ayat kamu setiap pagi selepas solat subuh secara berjamaah di masjid, serta beri kesihatan dan sembuhan, sekatan daripada segala penyakit dan sembuh daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih lagi kita bersama dengan ayat walain. 4 kali itu yang sebut di awal surah, awal juzuk yang ke-12 bagi surah Hud.
Walain bermakna dan demi sesungguhnya, bermakna Tuhan bersumpah. Tuhan goyak perangapai akhlak yang tak juruh oleh kafir tu, oleh yang engkar. Akhlak yang huduh, perangai yang tak molek. Orang kita dapat dengar di antara dia tu Allah buat menganyi-menganyi dengan azab Tuhan. Dan duk kata Nabi itu adalah toke sihir, menipu ya saja-saja. Dan kemarin juga kita dapat dengar akhlak buruk dia, huduh perangai dia tu. Pok dia kalau Tuhan wi kesenangi, wi rahmat, dapat hidup selera, sehatnya badan, banyaknya duit. Pok Tuhan cabut nikmat dia. Kalau menega kok benggerak lah. Kalau badan sehat, dia sakit demi lah. Nani cocok pun buah molek, buah nak boleh makan. Mari diribut, hujan lah, atau habis apa ni. Nani media tu betul cabut rahmat dia tu, maka pok ni dia putus asa selalu dah fit wang selalu dah. Duk kata macam-macam lah, apa tarik nikmat aku, apa wi sakit tekokku, sedangkan mu sihat aku, patu mu sakit. Dia putus asa, kecek mana tak molek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara perangai akhlak yang tidak mulia kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita istilahnya perangai lagu tu lah. Kecah orang kafir pun kita istilahnya yang perangai lagu tu. Kita bila Tuhan bina emak, waktu Tuhan cabut emak, kita sabar. Orang mukmin kena sabar. Sabar. Itulah akhlak yang baik. Hari ini Tuhan dia gapo pula jangan dengar. Maka nek rahmat, hari ini nikmat pula. Wala in azaqnahu na'ma ni nikmat dah jamak rahmat dah ba'da dharra, selepas daripada dia tu susah darat, segar-segar sakit, tapi Tuhan ni nikmat dia supaya segar sehat semula. Ingat molek ni sakit lama Tuhan sehat pula dah. Nego tage bergerak, tapi naik tagas semula. Oh, bergerak sungguh. Lipat 3 gitu kata. Lewat apa masa Covid main makan. Lepas tu bawa habis Covid. Mereka naik tagas semula. Kebun buah makan habis tadi bukit. Pok nani duit, duk boleh makan ibu-ibu juta-juta setahun. Patah habis, balik habis duit dia. Lepas tu main tagas semula. Tambah pula dah. Kok tak kena batal duit dia tu tani tu tak bukit tu. Tahun ni dia buah banyak. Tanah khamnama. Ba'da dharra masathu. Tu yang main dengan benar benar tidak molek dia tu. Dan demi sesungguhnya kalau kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan. La yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni. Tentulah ia akan berkata orang tak ada iman tu, tapi tak dilah. Orang yang iman pun tapi iman tak sempurna tu. Tu Islam. Telah hilang ninyaplah dari aku segala kesusahan yang menipuku. Kata tak ada dah. Aku dah susah dulu, lah ni ku senang dah. Aku sesak dulu, lah ni ku kaya dah. Aku benggerak dulu, lo ni nak tega dah, nak tagih dah. Dia kata tak ada lah. Innahu la farihun kafur. Sesungguhnya ia dengan kesenangannya itu ia berasa gembira. La farihun, sangat-sangat gembira, suka. Lagi bermegah-megah. Ni istilah itu tak sin. Tapi perangai orang tu orang tak beriman, orang kufur, apabila dia seni dia panggil apa? Galak lu dah. Pergi calon situ lah, menaya situ lah, belecok situ lah, mabuk kaya pening lah. Lepas tu dia megah, takabur lagi. Auzubillah misalnya. Kita Islam gembira boleh, tapi kena syukur, bukan megah dah.
Tu hawi pengkak naik kita. Dulu thamada, jauh nanti thamada. Kepin luk chang. Don wana sang nu sang ni tham thuk yang. Tapi bo thui tamneng dia, pen ผู้จัดการ ผู้จัดการtu lah, ผู้จัดการni lah, PO tu lah, PO ni lah. Gumbiro serta megah takabur. Auzubillah min zalik. Kita kena syukur. Terima kasih. Itulah sifat perangai molek orang mukmin. Apabila dia susah, dia sabar. Apabila dia boleh seni, dia syukur. Itulah perangai orang mukmin yang sempurna, mukmin yang layak, akhlak yang mulia. Sebab itulah ayat setengah Tuhan sebut sini. Benar-benar lagu ni kecuali orang mana? Illal ladzina sabaru. Kecuali mereka-mereka yang sabar. Oh ni ya. Ya sabar apabila ada ujian, itu akhlak yang molek. Dan dia tu syukur apabila dia dapat kesenangan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia. Sebaliknya ada mana? Apabila terwujud dia, Allah putus asa lah, nyomong ngapak lah, kata gitu, kata gini lah ke Tuhan. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Apabila Tuhan hilang nikmat dia, derita dalam hidup hari dia, Tuhan ni nak binasaku dah, nak mapuhku dah ni. Tak sabar. La ya'usun kafur. Kufur di atas nikmat Allah, ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang mukmin, berdua priap-priap dah. Buat Tuhan pak, suka gembira, patut syakara, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fak ni bila terhawi kesenangan, nikmat banyak, gembira, takabur, megah. Pasal orang haruh habis. Pernah habis lain. Kita khabar kata itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali orang yang sabar dan orang wa amilus salihat wa amal baik. Allah Tuhan sebut ayat ni sabar dulu belum daripada amal baik. Sepatut kita tengok ke illal ladzi amilus solihat wal ladzina sabaru wa amal baik. Patut dia sabar dak. Tuhan mendahulu sabar dulu daripada amal baik. Banyak orang baik buat amal baik tapi tak sabar. Ini ingat molek ni. Sabar ni adalah akhlak yang mulia sekali. Sebab ada satu hadis dari Nabi SAW. Nabi kata, "Ma min syai'in asqalu fil mizan yaumal qiyamah ahsanul khuluq." Tidak ada satu benda perkara yang timenge kilo dia tu di akhirat esok menjadi berat 5 kilo. Berat 5 kilo dia di akhirat esok. Gapo tu? Ahsanul khuluq. Orang yang akhlak molek, akhlak comel. Sabar dia, adakah sungguh. Tuhan uji dia sabar, Tuhan uji dia syukur. Allah banyak ujian kita duduk atas dunia hari hidup kena sabar lah. Kadang-kadang ngap kata orang, Allah, nak duduk kata dia, duduk maki dia, duduk kata huduh kita. Kita kena tahu huduh dia banyak, kita nak sabar belaka tu. Banyak ujian, sebab itulah ulama yang orang sabar ni terbagi pada 3. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar kena taat Tuhan ni kena sabar juga. Tidur sedap-sedap, jom bangun tahajud. Sebab apa? Taat Tuhan. Kalau turut nafsu tidur sedap. Tak sabar, tapi jom bangun juga. Pukul 3.30 lah. Pukul 3 lah kadang-kadang bangun. Pukul 4 kakak nak subuh lah bangun. Supaya tahajud, doa, ngadu Tuhan, goyak Tuhan. Kalau tidur, sedap lagi. Bangun juga, mari semaya Jumaat di masjid. Kalau turut kat mai apa masjid? Duduk rumah sedap lagi. Tidur lepas subuh pula. Maya 2 kerak tidur dak. Ambil nyawa pula hari lagi. Tapi tak sabar, mari sujud juga jalan kaki. Pujilah jom mari.
Itu banyak sabar di atas ketaatan kita kepada Allah. So, main mengaji lah. Lepas subuh kita mengaji pula. Dengan ayat-ayat Tuhan. 3 ayat. Sabar. Dah sejik. Kalau tu nak tidur, sudah tidur lagi ya. Apa kita sabar? Sabar apa tu? Taat kita kepada Allah. Dan sabar di atas maksiat, kata ulama. Sabar di atas benda maksiat. Banyak maksiat di atas dunia di hari ini. Kita sabar. Maksiat tu lah, maksiat ni lah, macam-macam. Dan juga sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup hari nak duk sabar dengan ujian Tuhan banyak. Covid mari tak lewat gapo kita. Nak main semaya di masjid katuk. Main semaya apa ni tarawih katuk masjid tak semaya. Jaga keselamatan di segi agama kita dan jaga keselamatan di segi setara nasib ayat atau bahaya. Jaga sabar. Main semaya sejik tak boleh. Nak pergi kedai pun tak boleh. Nak duduk ramai-ramai kecek kira bercara pun tak boleh. Itu yang panggil sabar di atas ujian Allah. Itu ujian tu nak duduk sabar dengan ujian manusia lah. Hok ni kata gini, hok ni duduk cocong gitu, hok ni duduk pelaga gitu, kecek tak molek macam-macam. Duduk hari nak sabar. Sebab ada-ada hari ni kita susah, satu hari susah senang pula. Aku tu ya kita ada senang hari. Tak ada orang senang sama. Tak ada orang susah sama. Susah. Lepas tu tak lama senang pula. Bawa senang start. Tak ada lama. Mari pula dah. Kena sabar pula dah. Ya lagu tu ya dunia. Dunia tempat uji. Penti tuksab. Nak Allah Subhanahu Wa Taala taubatkan kau. Allah ujian tak buti-buti. Sabuk pala duk senang-senang start. Makan nasi dah duk start ya. Nyemayu dia mau kecek tak molek pula dah. Sabuk bro. Duk kena sabar. Itulah ayat dunia. Sebab itulah sabar ni subhanallah. Wa jazahum bima sabaru jannatan. Balasnya bagi sahabat itu adalah syurga Allah. Kita mahdah tak sabar, derajat dia tinggi sekali. Sebab dia masuk dalam akhlak yang mulia, perangai yang molek, pribadi yang bagus. Illa allazina sabaru. Mereka ni ya. Akhlak yang molek dia sabar. Dan wa amilus salihat, dan buat amal baik. Buat amal baik kalau tak sabar, ada lagi juga. Buat belakang amal baik. Tahajud malam lah, baca Quran rajin lah, sedekah lah. Tapi buat tepuh ujian ke apa pak? Tak sabar. Tak sabar. Auzubillahi min dzalik. Tak sempurna juga. Wa amilus solihat. Sebab itulah kita orang manusia ni dia kena ada 3 perkara dalam hidup harian kita. Yang pertama kita kena akidah yang betul, amalan yang baik, akhlak yang mulia. Itu 3 tu ya kita duduk dalam dunia ni supaya selamat. Akidah betul hanya pada Allah, ikhlas pada Allah buat gapo-gapo semua. Dan buat amalan betul. Akidah betul, amalan sahih. Amalan salih. Aqidatun sahihatun wa amalun salihah wa husnul khuluq. Akhlak baik. 3 perkara ni kena duduk kita. Yang cabut hak manasa. Atau ada cabut 2. Atau ada 2 cabut atau tak ada langsung. Allah, tak boleh kena ada 3 ni. Kalau kita buat amalan baik sekalipun tapi akhlak tak molek. Akidah betul dah. Kalau kita akidah betul dah sekalipun, akhlak molek, tapi amalan kita tak betul. Ada juga amalan tak soleh. Wah banyaknya kira. Tapi tak betul dengan ajaran Islam tu suruh buat. Nya semaya juga, nya semaya sebab itulah Islam yang ni tu ciwat dia tu wa amilus solihah. Amalan yang soleh yang baik. Apabila baik ni maka terima selalu dah. Amalan yang baik bermakna supaya amanganlah buat betul dengan ajaran Islam serta dengan ikhlas kerana Allah. Jangan buat kerana orang lain. Buat kerana Allah sedap selalu dah. Buat dengan orang ni susah. Buat dengan orang susah dia kena li. Tak ada, tak apa. Ada tak boleh. tak sudah.
Kuat dengan kerana Allah. Tu ciwat istilah kita di situ. Patu wak betul selalu dah. Insya-Allah taala. Sebab sabar dengan amal baik ni Tuhan jamin selalu dah. Perakan ulaika lahum maghfiratun. Mereka itu adalah bagi mereka adalah dapat keampunan daripada Allah. Allah cahai kuam apa itu kau tu sing tu ya. Kita sabar tu ampun dosa. Tak ada kena istighfar. Tengok, istighfar tu satu cara dah untuk nak ampun dosa kita. Astagfirullahalazim wa atubu. Waktu nenon dah. Istighfar juga Tuhan jamin. Minta ampun dia, Tuhan nak ampun. Tapi hari ni kita sabar tu dengan automatik yang ada pada kita sabar tu maghfiratun minallah. Saya pun dosa dah, pun dosa. Bila pun dosa apa? Ganjaran pahala kepada kita. Di atas sabar kita tadi tu. Sebab kena waktu baik benda hak karat tu, buh benda hak malai. Kalau tak itu benda hak malai nak masuk tak ada. Sebab itulah sabar ni adalah penting. Ulaika lahum maghfiratun dan wa ajrun kabir, adalah balasan yang besar, iaitu apa? Syurga Allah. Tak ada ulama tafsir ayat lagu ni ajrun kabirun wa ajrun azimun sawabun katsirun. Tak ada, semua itu adalah balasan syurga belaka. Syurga tak ada dah nikmat yang paling besar sekali bagi hamba dia yang Tuhan nak uwi. Hak yang paling besar banyak itu syurga. Tak ada dah lain daripada syurga. Kopeh-kopeh itu lah. Sikit lah. Ada nilai sikit habuk. Sebab Allah Akbar. Di akhirat berapa? 99 kali ganda. Manakala dunia ni hanya sa tu duk pakat bubu. Tak cukup dengan hasa tu. Duk gaduh dengan hasa tu. Balah, gocoh, takik, bunuh. Hasa tu. Tapi sak sikit sore manusia berjuta dunia duk boleh hasa tu duk bubu. Tapi di akhirat sak 99 kali ganda lagi. Sebab itulah saya kata sini wa ajrun kabirun. Sebab itulah nak masuk dapat ganjaran pahala balasan yang besar di akhirat sak syurga tu kena maghfirah dulu. Kena ampun dosa dulu. Buat pun dosa dah habis dah tak ada dah. Cuci siap dah. Maka boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua keratan ayat pada pagi ini. Banyak orang mukmin, orang Islam yang seperna ini dia kena sabar bila diuji oleh Allah, dan dia tu kena syukur apabila Tuhan beri kesenangan nikmat yang begitu banyak pada dia. Maka orang ni insya-Allah taala dia akan dapat maghfiratun minallah dan wa ajrun kabirun minallah Subhanahu wa taala. Itulah pada pagi ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.